Mengikut kajian, lebih kurang dalam 227,000 jumlah ubat-ubatan yang dipulangkan ke farmasi setiap tahun. Maksudnya sangat banyak ubat yang dipulangkan. Kenapa jadi kes macam ni? So bila seseorang dah berjumpa dengan doktor, doktor akan bagi appointment. So mungkin lepas 6 bulan baru jumpa balik. So setiap bulan you sebenarnya boleh ambil ubat mengikut preskripsi tu di farmasi lah. So tiap-tiap bulan kita akan supply. Tapi dia jadi isu bila ubat yang kita beri tu pesakit tak makan, ataupun dia ada lebih tapi dia tak beritahu, so dia ambil lagi bulan depan. So ubat jadi terlampau banyak, mungkin ada jadi expired dan sebagainya. So ubat yang tak dimakan tu dipulangkan kembali kepada farmasi. So ada kes yang mungkin pesakit dia tak makan ubat sebab dia tak sure apa fungsi ubat tersebut ataupun macam mana ubat tu bertindak untuk seseorang. That's why sangat penting lah untuk orang awam tahu ubat apa yang dia makan, dapatkan maklumat yang betul daripada pegawai farmasi ataupun doktor tentang ubat yang you makan supaya you tidak membazir lah, maksudnya you makan ubat you. Dan ubat ni pun kita ada dua jenis, which is untuk rawatan acute dan juga rawatan kronik. Rawatan acute ni contohnya antibiotik, ubat demam, ubat yang macam biasa-biasa je. Yang itu pun you kena alert lah. Kalau contohnya you dah ada sepapan ataupun beberapa papan Panadol kat rumah, doktor nak bagi lagi, you boleh cakap tak perlu pun ubat tu sebab you ada banyak lagi dekat rumah. So sangat penting untuk you tahu ubat apa yang you ada. Okey, macam rawatan kronik ni lagi banyak lah kes pemulangan ubat. Macam ubat kencing manis, ubat darah tinggi, insulin sangat-sangat mahal dekat luar negara. Tapi dekat Malaysia dengan you bayar RM5 sahaja, you boleh dapat 6 bulan supply. Okay? Tiap-tiap bulan you ambil insulin dekat farmasi. Tapi kita ada kes pesakit pulang balik berkotak-kotak. Ada yang cakap sebab mereka takut nak cucuk. So kalau you tak nak ambil ubat tersebut, you kena bagi tahu pada doktor kenapa you tak nak ambil, apa you punya main concern. Sebab ubat-ubat tersebut sebenarnya boleh diberikan kepada orang yang betul-betul memerlukan. And then kita juga dapat mengurangkan kos lah, sebab bila terlampau banyak sangat pembaziran ubat, kos makin tinggi, padahal kos-kos tersebut boleh digunakan untuk benda-benda lain juga. Selain daripada tu, ada juga bila pemulangan ubat ni mungkin pesakit alergik ataupun ada tukar ubat kan, bila dia dapatkan rawatan dengan doktor yang lain, doktor tukar ubat, so dia tak perlu makan ubat tersebut. Dan ubat tersebut kena cepat-cepat hantar balik kepada farmasi supaya kita dapat detect ubat apa yang pesakit ni tak makan dah, ubat baru apa yang dia makan. And then kalau you ada alergik pada ubat pun, you kena pulangkan cepat-cepat. Kalau you tak beritahu and then you ambil ubat yang sama tiap-tiap bulan, ubat tersebut tu akan membazir lah, you pun tak makan and ubat tu pun orang lain tak dapat guna. Sebab ubat-ubat yang dipulangkan balik ke farmasi, kita memang tidak akan berikan kepada pesakit yang lain. Sebab kita takut lah mungkin daripada segi storage, okay, tempat simpanan ubat tu mungkin tidak sempurna. So kita tak nak lah beri ubat yang tak sempurna ni kepada pesakit yang lain pula. So again tu akan menyebabkan kepada pembaziran juga. Jadi apa yang kita boleh buat is always inform mungkin ibu dan ayah kita yang ambil ubat rawatan kronik tiap-tiap bulan untuk pastikan mereka makan ubat tersebut. Kalau ada lebih, boleh bawa pergi ke farmasi masa nak refill dia punya prescription untuk beritahu ubat apa yang ada lebih. So kita akan supply ubat yang cukup-cukup lah untuk sebulan punya supply. So bulan depan ubat yang dah habis je baru datang lagi ambil. So kalau kita sangat alert ataupun kita bertanggungjawab lah tentang ubat kita, kita akan dapat membantu untuk mengurangkan pembaziran ubat dekat Malaysia.